Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan roh. Seterusnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebut pendapat-pendapat para ulama berhubung dengan kedudukan roh dengan menterjehkan pendapat yang menyatakan bahawa roh itu berbeza-beza tempatnya di alam barzakh dengan perbezaan yang jauh di antara satu sama lain. Ada roh-roh yang berada di tempat al-mala'il a'la, tempat para malaikat, iaitu roh para anbiya alaihimus salatu wassalam, dan mereka juga berbeza di antara satu sama lain, seperti yang ditemui oleh Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Ruh-ruh orang yang mati syahid pula berada di dalam tembolok burung-burung hijau yang berterbangan dan berkeliaran di dalam syurga dengan bebasnya. Tetapi bukan semua orang yang mati syahid, kerana ada juga di kalangan mereka orang-orang yang ditahan daripada masuk syurga kerana hutang atau perkara yang lain. Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang menulis kitab Ar-Ruh menyebut pendapat ulama-ulama yang khilaf, yang berbeza di antara satu sama lain berkenaan dengan kedudukan ruh di alam barzakh. Ruh orang-orang yang beriman mengerjakan amal yang soleh berbeza tempat dengan ruh orang-orang yang kafir, yang jahat, yang zalim. Dan ruh mereka yang baik juga berbeza di antara satu sama lain, sebagaimana berbezanya ruh orang-orang yang jahat di antara satu sama lain. Bahkan ruh Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam berbeza di antara satu sama lain, sebagaimana yang disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW dibawa berjalan bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada Nabi yang duduk di langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga sehingga yang ketujuh. Ibrahim alaihi salam berada di langit yang ketujuh, di sisi Al-Baitul Ma'mur, bersandar di pintu Baitul Ma'mur berhampiran dengan syurga. Kerana perjuangannya yang hebat menentang Raja Namrud sehingga dihukum bakar dalam api yang dinyalakan, diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat, menunjukkan cabaran yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam lebih daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa di langit yang ke-6. Begitulah adanya perbezaan di antara nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga di antara orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, ruh orang-orang yang mati syahid, yang mati kerana perjuangan menegakkan agama Allah, diletakkan di tempat yang bebas di dalam syurga, kecuali mereka yang meninggalkan hutang walaupun dia mati syahid. Seperti disebut dalam Al-Musnad, inna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma li in qutiltu bukan fuqiltu, qutiltu, ma li in qutiltu fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Falamma waliya qala illa ad-dain. Sarrani bihi Jibril anifan. Artinya bahawa seorang lelaki bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah untuk saya jika saya mati dibunuh kerana perjuangan sabilillah, perjuangan jalan Allah menegakkan agama Allah? Rasulullah SAW menjawab,
masuk syurga. Setelah ia mahu berpaling, dia mahu berundur, Rasulullah SAW bersabda, malaikat kalau ada hutang, dia beri memberitahuku tadi, dia beri beritahu pada aku, kecuali mereka yang berhutang, maka ditangguh sehingga diselesaikan hutangnya. Menunjukkan bahawa tanggungjawab kita dengan manusia ada kaitan di alam akhirat. Jangan buat main, tak bayar hutang. Duduk ingat bila mati lepaslah hal-hal hutang ni, tidak akan disebut lagi berkenaan hutang, akan ditangguh masuk syurga. Kalau orang tu masuk syurga sekalipun, tak boleh buat main-main berkenaan dengan hutang, kecuali dalam perkara jihad fardu ain. Jihad fardu ain ialah jihad apabila Islam berada dalam keadaan yang sangat bahaya, apabila musuh sudah masuk dalam negeri Islam. Islam dalam keadaan yang sangat bahaya, dia memang niat nak bayar hutang, tapi tak perlu tunggu bayar hutang dulu, hendaklah tunaikan tanggungjawab serta-merta apabila musuh sudah masuk dalam negeri Islam. Mereka ini mendapat kelebihan yang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelebihan yang Allah Taala tolong dia kerana menunaikan jihad fardu ain. Yang disebut dalam hadis ini ialah jihad fardu kifayah. Dalam keadaan Islam sangat kuat, sudah gagah, dan perlu pergi keluar untuk melindungi mereka yang berdakwah, berjihad. Tak boleh pergi lari berjihad kerana tak mau bayar hutang. Itu tidak boleh, kena bayar hutang. Ada pula antara mereka yang berada di pintu syurga, dan ada pula orang yang istimewa di kalangan syuhada, seperti Sayyidina Ja'far radhiyallahu an, di mana Allah mengurniakan kepadanya 2 sayap. Dan ada pula orang yang menjadi penghulu syuhada, seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Rawahu al-Hakim fil Mustadrak. Artinya, penghulu orang yang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang yang bangun menghadapi pemerintah yang zalim, lalu ia menyuruh dan melarang, lalu pemerintah itu membunuhnya. Menunjukkan bahawa mereka yang mati syahid ada beza di antara satu sama lain. Contohnya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW, yang mati dalam peperangan Mu'tah, di mana Allah Ta'ala beri pada dia 2 sayap yang boleh terbang ke sana kemari dalam syurga, kerana kedua-dua tangannya putus dalam peperangan Mu'tah. Dalam kisah yang terkenal, peperangan yang besar yang berlaku di zaman Nabi SAW, bila Nabi menugaskan para sahabatnya untuk menghadapi tentera Rom yang membantu tentera yang kabilah raja yang membunuh utusan Nabi SAW. Nabi menugaskan dalam 2-3 ribu tentera sahaja untuk menghadapi puak yang membunuh utusan Nabi yang dibantu oleh Rom. Nabi berpesan yang jadi ketua ialah Zaid bin Harisah. Bila Zaid mati, ganti Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far mati, ganti Abdullah bin Rawahah. 3 orang disenaraikan oleh Nabi SAW. Maka berlakulah peristiwa Mu'tah yang terkenal apabila mereka tersempak dengan tentera Rom yang jumlahnya berlipat kali ganda. Yang berpuluh-puluh ribu, mereka hanya 2-3 ribu saja. Lalu mereka bermesyuarat, adakah kita nak undur balik, minta bantuan, ataupun kita hadap. Akhirnya mereka membuat keputusan kita hadap, walaupun kita jumlahnya sikit, kerana percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah peperangan di Mu'tah, di Jordan. Hari ini durian Jordan, Mu'tah ini, kubur-kubur syuhada Mu'tah masih ada sehingga hari ini, di mana dalam peristiwa ini Nabi telah menunjukkan mukjizat. Mukjizat ialah menceritakan apa yang berlaku di Mu'tah,
pada masa berlaku peperangan itu. Allah Ta'ala nampakkan pada Nabi. Nabi cerita dalam masjid pada sahabat-sahabat dia, sekarang Zaid bin Harithah memimpin bala tentera, Zaid mati, syahid, gugur. Lalu Ja'far bin Abi Talib, Ja'far ada ke hadapan, Ja'far memimpin bala tentera, tangan kanan dia pegang bendera, putus tangan kanan, pegang tangan kiri, putus tangan kiri, kemudian dia pegang dengan tunggu, dengan bau yang ada, dan sehingga dia mati syahid. Sekarang kata Nabi, tampil Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat kalangan Ansar. Allah bin Rawahah juga mati. Tiga-tiga yang ditugaskan ini mati. Lalu tampil ke hadapan pedang daripada pedang Allah, iaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang dipilih oleh mereka memimpin bala tentera. Dan Khalid bin Walid telah menunjukkan kepintarannya dalam peperangan apabila mengatur strategi berundur sementara waktu dan menyuruh disusun secara berpasukan-pasukan. Pasukan yang pertama menyerang, yang kedua berundur, yang pertama berundur, yang kedua masuk pula, yang belakang berlari dengan kuda di belakang supaya debu naik ke langit. Debu banyak, kemudian yang ketiga mari, yang kedua undur, begitulah sehingga macam gelombang tentera yang tidak putus, dan musuh tak nampak berapa banyak jumlah tentera yang ada di belakang kerana dilungi oleh debu kuda-kuda yang dilarikan dengan kuat, sehingga menggerunkan tentera Rom untuk ingat bahawa tentera Islam dapat bantuan. Dapat bantuan, sentiasa ada semua, tak putus-putus, sehingga mereka berundur dan Khalid Walid balik membawa tentera dengan selamat. Ja'far bin Abi Talib yang mati dalam peperangan ini diberi 2 sayap dalam syurga kerana 2 tangan dia putus. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib ialah pak saudara Nabi yang melindungi Nabi SAW, yang merupakan keluarga Nabi yang hebat, yang berjihad dalam peperangan Badar, membunuh beberapa pemimpin musyrikin. Lalu dalam perang Uhud dia telah dibunuh kerana balas dendam, sebab dia membunuh banyak pemimpin musyrikin dalam perang Badar. Maka setelah dibalas dendam dalam perang Uhud dan dia gugur sehingga mayat ada dicincang mayat dia, dibelah, dicincang. Dan Nabi kata Sayyidina Hamzah adalah penghulu syuhada di hari kiamat kelak. Penghulu syuhada Sayyidina Hamzah, dan orang yang sanggup di kalangan umat aku, sesiapa yang sanggup menghadapi pemerintah yang zalim, sama ada raja, presiden ataupun siapa sahaja yang memerintah dengan zalim, di mana orang ni sanggup menegur pemerintah yang zalim, disuruh dan dilarang, bercakap, tidak mendiamkan diri. Dengan sebab itu dia telah dibunuh. Dia dibunuh oleh pemerintah itu. Dia jadi penghulu yang mati syahid pada hari kiamat kelak. Ada juga roh-roh yang berada di bumi, dia tidak diangkat, iaitu orang-orang yang tidak ingatkan Tuhan, tidak mengasihinya, dan tidak menghampirkan diri kepada Allah. Apabila ia bercerai dari badannya, tidaklah ia diangkat seperti ruh yang hampir dengan Tuhannya. Dan orang-orang yang kasihkan Tuhan, sesungguhnya seseorang itu bersama dengan orang-orang yang ia kasih di dunia ini apabila tiba di alam barzah nanti, di mana orang yang hidup di atas dunia tak ingat Tuhan, tak kasih Tuhan, dan tak kasih orang yang kasih pada Tuhan. Dia tak suka pada orang yang taat pada Allah Ta'ala. Dia tak suka pada orang yang menegakkan Islam, tak suka pada orang dakwah, tak suka. Roh ni tak naik ke langit, kerana dia tak kasih pada mereka yang kasihkan Allah. Kerana seseorang itu bersama orang yang dikasih di alam dunia ini. Di kalangan roh itu ada yang diletakkan di dalam tempat penyaksian orang-orang yang berzina. Ada juga yang berenang di dalam sungai darah kerana memakan riba, dan berbagai keadaan lagi menurut taraf dosa yang dilakukan sekiranya tidak sempat bertaubat. Seperti juga orang-orang yang melakukan kebajikan mempunyai martabat masing-masing. Sebagaimana mereka yang buat kebajikan, yang beriman, ada martabat dalam syurga,
maka mereka yang kafir, yang jahat, yang zalim ada martabak juga di dalam neraka. Ruhnya berbeza di antara satu sama lain. Wallahu a'lam.